الرحمن الرحيم. إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصحابة والكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روحك وإلى حبيبنا محمد الكتاب وإجلالنا وإجلالنا من الشهيدين ولأصحابنا ولقرابتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لذلك يوم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. ثم أما بعد. Yang dihormati lagi kasih Nasir Masjid Fatimah Zahra bersasaf kepimpinan Jawatan Kuasa Ihya Ramadan dan Imam Kepimpinan Ibu Bapa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia rahmat serta inayah yang Allah berikan kepada kita. Kita dah masuk dalam masa yang terakhir dalam bulan Ramadan. Yang pasti Ramadan pasti akan meninggalkan kita. Ramadan pasti akan melewati garisan akhirnya. Kita yang belum pasti. Sama ada kita sampai ke penghujung Ramadan dan kita menerima la'allakum tattaqun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang sering kali dibacakan oleh para penceramah, para da'i murabbi pada bulan Ramadan, tuan-tuan, ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya saya nak ambil perkataan yang akhir, dua perkataan yang terakhir. La'allakum tattaqun. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama laita. Yang kedua la'alla. Kata tambah dalam bahasa Arab. Maknanya macam kita daripada Allah menjadi orang yang kuat. Alif lam mim telah kata tambah tanda rahmat Allah. Kata tambahan ini tanda rahmat Allah membawa maksud yang berbeza. Kalau laita benda tu nak diberitahu benda yang takkan berlaku. Never ever takkan berlaku. Contoh ayat laita syababa ya'udu yawman. Alangkah indahnya kalau aku jadi muda sehari. Seorang bapa ataupun seorang pakcik yang umur dan usia dia dah 60 tahun, tuan-tuan, tiba-tiba dia duduk depan mana masjid, dia tengok ada perempuan muda dan lelaki. Dia kata dia bagus. Dia pula minta laita syabab ya'udu yawman. Sehari dia Allah bagi aku jadi muda, dah try tengok power lagi ke tak power. Benda tu berlaku atau tidak? Benda tu tak akan berlaku. Laita, benda tu tak akan berlaku. Tetapi ada satu lagi tanda rahmati Allah, la'alla.
La'alla mungkin boleh berlaku dan mungkin tak boleh berlaku. Sebab itu disebut dalam ayat yang terakhir tentang kewajipan berpuasa ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. That means puasa ini boleh menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa, dan boleh juga menyebabkan kita ni nanti tak ada apa-apa. Segala-galanya terserah kepada kita. Sebab puasa dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, satu-satunya ibadat dalam rukun Islam yang berbeza dengan ibadat rukun yang lain. Yang pertama, buniyal Islamu ala khamsin. Rukun Islam kita ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni, tuan-tuan, orang lain boleh tengok, orang lain boleh jadi saksi, orang lain boleh dengar. Makna kata ada pihak ketiga. Contoh, ada saudara baru peluk Islam, kita ramai-ramai datang tengok dia peluk Islam, kita jadi saksi bagi dia, ada penerima syahadah. Makna kata ada pihak ketiga. Wa iqamis salat, dan mendirikan solat. Macam tadi tuan-tuan sembahyang, orang boleh tengok, orang boleh nampak. Tuan-tuan rukuk orang nampak, tuan-tuan sujud orang nampak. Makna kata ada saksi. Wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Tuan-tuan bayar zakat di kaunter, ada penerima. Kalau tuan-tuan pembayar, ada penerima. Kalau tuan-tuan penerima, ada pembayar. Begitulah sebaliknya. Wal hajj fil baitil haram, dan mengerjakan haji di Baitullah juga ada pihak ketiga. Tuan-tuan tawaf, ada orang boleh tengok. Tuan-tuan sa'i, ada orang boleh tengok. Tuan-tuan bermalam di Mina, ada orang boleh tengok. Makna kata ada pihak ketiga. Walakin saum Ramadan tidak ada. Puasa di bulan Ramadan antara kita dengan Allah semata-mata. Tak ada orang lain, tidak ada pihak ketiga. Walaupun suami dengan isteri, isteri dengan suami. Begitulah sebaliknya, tak ada orang boleh jadi saksi. Ada orang, tuan-tuan, sampai ke Komo. Komo masuk air 900 ml, keluar balik 200 ml. Hilang 700 ml. Siapa boleh jadi saksi? Tak ada siapa boleh jadi saksi. Ada orang dia berlakon penat. Adakah kepenatan itu menjadi ta'rifan kepada puasa? Tidak. Kadang-kadang orang yang tak puasa lebih penat daripada orang puasa. Benar Tuhan. Penat berlakon. Allah lebih. Orang biasa, orang puasa ni dia biasa je tuan. Dia sama je, dia makan sama, dia tak makan sama. Tapi orang tak puasa ni tuan. Bila dia dah makan sarapan pagi, dia tak dapat yang tengah hari. Dia punya lakuan lagi teruk daripada orang puasa. Sebab tu nak dapat lakonan tiun orang puasa tu payah. Kalau dia pula dah makan tengah hari kenyang, dia makan pula petang kenyang tuan, dia nak membuka, dia tak berapa selera. Kadang-kadang dia jauh lebih selera daripada orang berpuasa. Orang berpuasa sehari tuan, dia tak boleh terus letak. Dia makan normal, nak bagi perut tu serasi, terima makanan. Makan sikit dulu, lepas tu dia boleh makan banyak. Orang yang tak biasa makan, dia makan tengah hari, dia makan petang, berbuka sekali lagi, dia bukan makan, dia melahap. Orang lain sepinggan, dia 2 pinggan setengah. Sebab tu kata puasa Ramadan ni tuan-tuan tidak ada. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada pihak ketiga antara kita dengan Allah. Sebab itu jika benar kita berpuasa, la'allakum tattaqun, kamu bakal menjadi orang yang bertakwa. Sekiranya tidak, maka kamu menjadi orang yang khasirin, sekadar dapat lapar dan dahaga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, suatu ketika baginda Rasulullah SAW naik ke atas mimbar nak sampaikan khutbah. Apabila naik ke tangga yang pertama tuan-tuan, bila naik tangga yang pertama, baginda menyebut perkataan amin sambil mengelingkan kepala. Naik tangga yang kedua, baginda sebut perkataan yang sama, amin. Naik tangga yang ketiga, baginda sebut perkataan yang sama juga, amin.
Selesai khutbah, sahabat tanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa kami dengar tadi kau menyebut kata amin ya Rasulullah?" Lalu baginda menjawab, "Ketika yang pertama tadi aku mendengar Jibril berdoa kepada aku, maka celaka dan rugilah orang apabila disebut dengan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Maka dia menjadi manusia yang rugi. Dia menjadi manusia yang rugi." Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita duduk, tuan-tuan dan rahmati Allah, duduk di muka bumi, kita puji orang belum tentu puji kita. Kita cakap kebaikan orang belum tentu cerita kebaikan kita. Tetapi sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Sebab rugi. Kita lagi bulan puasa, tuan-tuan, bulan Ramadan, bila sembahyang tarawih ada selawat. Kadang-kadang Bilal punya suara, tuan-tuan, pecah speaker. Dia punya tarik itu kadang-kadang kalah imam. Imam mana pula dia imam? Sebab Bilal punya suara lagi power. Saya pergi ke Masjid Kota Damansara. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Kita duduk belakang dia takut. Suara dia paling power je. Tiba-tiba yang jawab kat belakang tuan-tuan, daripada sebelah sekali sampai ke depan, sallallahu alaihi wasallam. Daripada belakang sampai ke depan semua mampu betul. Jangan kata berselawat, tuan-tuan kalau wirid lepas majam pun macam mampu betul lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kekuatan tu tak ada tuan. Ni nak berselawat pada Nabi ni tuan-tuan. Kita kata kita cinta kepada Rasulullah. Ni belum jihad di Palestin, baru jihad atas 3 bayar. Lebih lah. Lebih tuan-tuan. Belum kira berjihad ni tuan. Cerita jihad. Khatib dengan tegas cerita bab Palestin. Dia kat bawah. Selesai cerah sempat. Itu kalau hantar Palestin pun tak kena buat luar. Pasal dia tak nampak peluru macam mana? Dia dah nampak macam mata. Bunyi kereta kebal dengan bunyi exhaust fan dia lagi kuat exhaust fan dia. Itu masalah. Sebab itu tuan-tuan, sepatutnya ibadat yang hebat ini membentuk jiwa dan rohani kita. Tapi kalau jiwa dan rohani kita tak terbentuk dengan ibadat kita, maknanya ada masalah pada ibadat kita. Sepatutnya tuan-tuan rahmati Allah, wirid itu menjadi satu kekuatan kepada kita. Bacaan-bacaan selawat ini menjadi kekuatan kepada kita. Saya tertarik dengan jemaah Masjid Al-Ridwan pagi tadi. Bila saya mengimamkan qiyamul di sana tuan-tuan, bila imam buat berzikir, dah rasa macam puluhan ribu manusia. Padahal yang datang dalam 100 pun. Tapi kekuatan Rabbaniyah, kekuatan dalaman itu membentuk diri kita untuk menjadi lebih sempurna, untuk menjadi lebih baik kepada Allah. Sebab tu kita kata kita cintakan kepada Rasulullah, tapi kita jarang berselawat kepada baginda. Sebab itu tuan-tuan menjadi satu trend. Masa saya nak balik ke sini tuan-tuan, jadi satu trend di Mesir tuan-tuan, bawa kapal dekat cermin belakang mereka. Hal sallaita 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Adakah kamu sudah berselawat ke atas Nabi pada hari ini? Cuba kita tanya kita tuan-tuan, tanya diri kita. Kalau tak ada dalam bulan Ramadan, kalau tak ada dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kalau duduk kira bulan biasa ni, berapa kali kita berselawat kepada Nabi sehari? Berapa kali kita selawat kepada Nabi sehari? Sebab itu kita tanya kita, sejauh mana kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Usah berbicara tentang cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, perjuangan Nabi. Kalau nak berselawat ke atas Nabi sendiri pun kita sukar kata rahmat Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Rasulullah SAW menyebut, aku menyebut amin, iaitu aku mengaminkan doa Jibril. Jibril mendoakan, maka celaka dan rugilah orang yang hidup bersama dengan kedua ibu bapanya, yang sempat hidup bersama kedua ibu bapanya, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Ini manusia yang rugi, sangatlah rugi tuan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis yang lain menyebut hilang keberkatan hidup seseorang apabila hilangnya ibu dia. Pada kata bila mak kita mati, tuan-tuan, kita hilang satu keberkatan. Bila mak kita mati, tuan-tuan, kita hilang satu keberkatan. Sebab doa ibu itu ada keberkatan. Doa ibu ni tak ada hijab antara dia dengan Allah. Lebih-lebih lagi ibu yang saleh, lebih-lebih lagi ibu yang hatinya dekat kepada Allah. Sebab tu ibu-ibu jangan suka-suka mendoakan anak-anak dengan perkataan yang tidak baik. Lebih-lebih lagi panggilan nama. Akhir zaman ni tuan-tuan, panggilan nama tidak diberi mengikut doa-doa yang sesuai. Dahlah nama anak dah pelik-pelik tuan-tuan. Oh, anak pelik-pelik, ikut musim. Nama anak ikut musim. Kalau musim World Cup, nama anak mirip player bola sepak. Muhammad Neymar Al-Zidane. Mak Datuk. Kesian anak tu. Kesian anak tu tuan. Memang tuan-tuan, kita kadang-kadang ambil nama sebenar pemain bola Islam, tapi biar kita tahu maksud dia yang tersirat dan tersurat. Sekurang-kurangnya yang tersurat kita tahu apa maksud dia. Sekurang-kurangnya doa, nama tu menjadi doa. Kita sendiri tak faham. Muhammad Mesut Ozil gila sangat kat Jerman, sampai nama player pun kita letak kat anak kita. Baru ni saya dapat dah WhatsApp, saya tak tahu lah WhatsApp betul ke tak. Pelik-pelik dah kau tuan. Apa Muhammad Neymar Ronaldo, tak benda apa. Sampai 4 pertahan. Kesian anak tu, satu lah sebut nama pun dia tak tahu. Yang kedua, dia nak kena orang nanti pun kami panjang tidur lagi. Sebab itu tak ada rahmat Allah. Yang pertama, nama anak ni nak letak yang maksud yang baik. Sebab itu turutan nak letak nama anak. Yang pertama, sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nama para Nabi, Al-Anbiya wal Mursalin. Yang ketiga, para sahabat yang berjuang bersama dengan Nabi, tabi'in dan sebagainya. Yang keempat, nama yang memberi maksud yang sangat indah dan baik dan menjadi kepada dia doa selamanya. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah orang letak nama anak bagus, Abdul Hakim ataupun Luqmanul Hakim, tapi panggilan di rumah dia tak kena. Nama Luqmanul Hakim, panggil Black. Oh, Black. Kadang-kadang kawan-kawan pun masalah juga. Mentang-mentang dia janggut lebih, janggut. Nama sedap tuan-tuan. Nama kami sedap lagi. Bila tanya nama Muhammad Syah Isyam, panggil janggut. Allah Ali. Sebab doa, bila nama kita sebut-sebut dia jadi doa. Dia jadi doa. Dia jadi doa secara tidak langsung. Sekurang-kurangnya orang mendoakan kebaikan kita. Sebab tu mak ayah kita letak nama dia tentu jadi doa kepada kita. Jadi doa tuan-tuan. Sebab tu bila kita panggil panggilan nama anak ni dengan nama manja yang pelik-pelik tuan-tuan, jadi doa juga. Dia jadi doa. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah SWT, bila kita duduk dalam lingkungan bersama dengan ibu bapa, tapi kita tak berbakti kepada mereka, tak ada guna hidup. Nabi kata kita termasuk orang yang rugi. Wa bil walidaini ihsana, dengan mak ayah ni kena berbuat baik. Ihsan, kena berbuat baik. Sehingga disebut dalam Quran, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ada
ulama mufassirin kata dan sebagainya, perkataan yang jelek langsung tidak boleh disebut kepada seorang ibu. Tapi kalau kita baca surah khabar hari ini tentang pelik-pelik, saya teringat satu kisah yang menarik saya nak share dengan tuan-tuan. Habis sembahyang subuh, tuan-tuan rahmati Allah, kebetulan semua tempat saya tu tak ada kuliah. Ustaz yang ditunggu tak kunjung tiba. Macam saya tadi lah lambat sikit, sampai-sampai pula pergi check in dulu. Toilet full house. Aduh, ini mesti terlebih sahur ni. Termasuklah tunggu sekali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tunggu je tunggu. Jadi macam saya tunggu kat sana, tak ada. Mengelakkan menjadi ustaz ganti, saya pun duduk belakang sekali. Sambil jemaah tak nampak, saya bersandar kat dinding. Bersandar ni tuan-tuan, niat kita satu. Yang pertama, niat kita satu. Bersandar tu nak rehat. Terlelap bonus. Terlelap bonus. Jadi kalau tuan-tuan tengok kawan-kawan yang tersandar tu terlelap tu, dia tengah dapat bonus. Jangan ganggu. Itu bonus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, duduk, terlelap. Kawan saya pun datang. Gerak saya, goncang badan macam tsunami. Kita pun terkejut. Hal apa sini bergegar, berapa skala leceh. Tiba-tiba saya tengok kat dia sudah. Padahal saya call ustaz berkali-kali tak dapat. Ustaz bongkang kat sini pun. Saya kata tak bongkang. Kalau bongkang aku dah sebab sepak lah. Dia kata saya call ustaz banyak kali ni tak dapat. Saya kata ibu Allah, orang lelaki datang pergi masjid, mana ada bawa handphone, mana ada bawa, semua tak bawa. Maka saya kata orang lelaki ni kalau kita pakai kamera kat bawa apa tu kan, tu kan kita gantung je lah. Yang lain semua tinggal. Yang gantung tu kalau boleh gantung kat rumah, gantung apa pun tak ada. Sebab tu kalau lalulah kampung ke tempat lelaki, kampung tempat orang perempuan ni beza banyak tu kan. Bukan beza sikit, beza banyak. Orang perempuan ni kelebihan, dia bawa beg lagi tu kan. Semakin besar beg dia, semakin banyak isinya. Kadang-kadang suami punya test bag 5 tahun lepas yang hilang pun ada dalam beg dia. Kita pun pening. Macam mana test bag saya boleh ada beg awak? Tak bang, saya bawa ni sebab saya nak bawa pergi masjid. Masjid kita tu cantik, dia punya luar dia. Abang cuba pergi ke tandas. Tandas cantik, pintu cantik, selap tak dia. Ini isu kat banyak masjid ni lah isu dia tu kan. Isu betul. Saya pergi masjid hari tuan, bunga cantik lah bang. Tuan-tuan pergi tandas dia, macam R&R dia tandas. Tuan-tuan masuk dalam, selap tak ada. Saya pergi 10 kali nak masuk tak nak, yang ni nak keluar ni. Kalau aku masuk tak apalah, masa melepas tak boleh pegang, masa membasuh berhenti. Satu cuci, satu pegang pipe, siapa nak pegang pintu? Mengucap panjang di luar lalu, jangan buka. Kalau buka, lu fikirlah sendiri. Kita akan berahmati Allah. Kalau saya datang ni dengan ustaz, ada Allah dengan ustaz, kita datang, saya tak ada apa free. Dia tak boleh tersiksa. Kita dijumpa dia boleh. Saya kata saya pernah. Tak apa, saya duduk je. Saya bawa kereta. Saya naik kereta saya. Okey lah. Pasal saya tengok kawan saya ni bersungguh-sungguh. Dia agak kawan saya gemuk saya pagi. Sampai tuan-tuan rahmati Allah, masuk naik kereta, saya tanya nak pergi mana. Kita dijumpa di hospital sana. Okey lah. Sampai di hospital, kawan saya terus bawa saya pergi bilik bayi. Sampai kat bilik bayi tu saya tanya dia, sejak bila tak kawan dengan zombie? Sebab mayat tak boleh cakap. Dia kata bukan mayat Ustaz, kita tak jumpa orang kat atas. Yang ni tak ada mana-mana, saja nak kaki sini, apa yang bayar dia kaki. Okay. Tunggu dalam 10 minit dan Allah turun. Dia berjauh dia katakan, dia pun perkenalkan diri saya semua. Dia pun cakap nama dia bukan dia si Fulan. Dia panggil saya ni sebab masalah adik dia. Adik dia kata rahmati Allah. Dia beritahu saya, kata Ustaz, adik saya ni dah nazar.
Nazak kamu Ustaz. Kami dah tak tahu dah nak buat apa. Dah 2 minggu. Nampak macam nak mati, tapi tak mati-mati. Nampak macam dah final lah, tapi tak selesai-selesai pula. Doktor pun sampai tak tahu apa nak kata lah. Ustaz boleh tak tolong? Saya kata saya pun tak tahu nak tolong macam mana. Kalau doktor pun tak tahu tolong. Saya biasa dengar Ustaz ni biasa urus jenazah. Ustaz tolong nak uruskan. Saya beritahu kat dia, saya urus jenazah. Macam mana seseorang itu untuk dijadikan jenazah, aku tak tahu. Itu bukan urusan aku. Itu kena kerja atas. Itu bukan kerja kita. Ada setengah tuan-tuan, supaya ajak aku tak ni. Kalau bukan masa dia, bukan hukum dia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan apabila datang dia ajal, Allah tak bagi cepat sesaat. Allah tak bagi dia buat pun satu saat. Sesaat tak cepat, sesaat tak dapat. Dah satu pusing lah tuan-tuan. Kalau belum sampai hukum, belum lah. Ni kadang-kadang ada buat sembahyang hajat lah, apa semua, memang niat nak mati. Memang tak jadi mati. Kita ni buat sembahyang hajat ni tuan-tuan, dia ada dekat niat yang betul. Berdoa kepada Allah, kena bagi tahu. Imam yang baik sebelum tu bagi tahu. Sekarang ni ada seorang kawan kita, yang kita sedang nazar. Semua iktiqad, semua pasatkan dalam hati, niat, sekiranya baik bagi dia hidup, maka Allah sembuhkan penyakit bagi dia. Sekiranya baik bagi dia mati, Allah percepatkan. Bukan kerja kita nak percepatkan, kan tak ada. Ada satu kes di kampung saya di Tanjung Pinang. Buat supaya dia. Imam saya cakap lagi, tak apalah kita tengok dia dah siksa lagi, kita minta lah pada Allah biar percepatkan urusan dia. Saya dengar, dengar Pak Imam ni. Saya pun tak jadi sembahyang hajat sekali. Saya pun tak tahu. Orang pun buat sembahyang hajat. Besok tuan-tuan, orang yang sakit tu pergi pasar beli ikan. Lepas zuhur, gong diketuk. Kan beduk di kampung diketuk. Dia kalau ada bukan ketuk, siren bunyi. Kalau gong ketuk tu nak azan, kalau siren bunyi tu ada orang mati. Kita pun tunggu. Diumumkan imam satu meninggal dunia. La ilaha illallah. Malam tadi dia sembahyang hajat, dia jalan. Orang yang nak jalan tu pergi pasar tuan-tuan. Ini kerja Allah Ta'ala. Ini kerja Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya cakap ni dia bukan kerja saya. Dia kata macam dia, Ustaz. Ustaz tengok adik saya, Ustaz tengoklah apa yang Ustaz dia tolong. Okey. Di atas sampai di buat ICU. Buat pertama kali dalam hidup saya tengok orang yang sakit dah koma diikat. Esok orang koma ni tak ikat dah tenang. Pasal koma ni dah tak ada power habis. Tiba-tiba dia diikat. Saya pun tertanya-tanya kenapa sampai dia diikat. Ada doktor orang call datang ICU ni, biasalah doktor orang call jaranglah doktor kat situ. Memang biasa doktor orang call keluar masuk. Saya pun tanya doktor orang, doktor ni kenapa ni? Ini tak ikat. Kes ni lagi sikit. Pesakit ni Ustaz, dia kokoh, tapi ada certain time dia akan terjaga. Tetapi dalam keadaan dia memberontak. Pernah satu kali Ustaz, dia bangkit, dia mengamuk-amuk, dia meronta-ronta, hampir tercampur semua wayar-wayar. Jadi kami tak nak ambil risiko. Okey, tak apalah. Saya pun tengok dia dari atas sampai bawah, atas sampai bawah. Saya pegang dada dia. Saya bacakan ayat 83 surah Al-Anbiya. Ini tuan-tuan boleh aman. Kalau anak-anak sakit, demam dan sebagainya, ataupun ada tanda-tanda kena sihir, bila pegang dekat dada dia, tuan-tuan baca banyak-banyak kali pasal dalam hati, ya Allah, sekiranya ada penyakit, muntahkan penyakit. Sama ada dia keluar ikut mulut, ikut air kencing ataupun najis, berak, dia akan keluar. Doa banyak-banyak sambil baca ayat tersebut. Surah Al-Anbiya ayat 83. Letak di atas dada belah kiri. Tangan tuan-tuan tu letakkan dada belah kiri. Kalau dada anak, letak kat dada anak. Ataupun suruh dia letak dada di sini, ajarkan dia baca.
Bila lepas saya baca tuan-tuan rahmati Allah, takdir Allah, saya dapat tengok depan mata saya sendiri, dia bangkit. Dia sedar, kemudian dia bergambar. Panas dan sebagainya. Kemudian dia sebut nama seorang perempuan. Saya bercakap dengan abang dia, takut saya boleh selesaikan masalah ni, tapi saya nak jumpa perempuan tu. Siapa perempuan tu? Kalau isteri dia, panggil. Kalau tunang dia, panggil. Kalau siapa pun panggil. Abang dia diam, nangis. Saya kata nangis tak ada penyelesaian masalah. Menangis makin merumitkan masalah kita. Sebab tu orang perempuan saya pesan, kalau ada masalah apa-apa, bukan air mata ubat dia, mengadu kepada Allah. Biar air mata yang jatuh ni kerana Allah, bukan kerana masalah rumah tangga, bukan kerana masalah keluarga, bukan kerana masalah duniawi, tapi kita menangis tu biar air mata ni jadi saksi. Tipisan air mata aku ni ya Allah, hanya kerana-Mu ya Allah. Mahalnya air mata. Dia kalau orang perempuan ni, kalau dia jadi raja air mata, Allah, orang lelaki sabu kepala. Saya ni kan tak sangat beli Ustaz, sudah dia keluar air mata saya kalah Ustaz. Orang lelaki saya bagi tips. Kalau orang perempuan, dia punya game air mata, bila dia menangis, untuk terus menangis, tumpah sepatu. Sebab dalam waktu yang sama dia akan jadi bingung. Kenapa pula lelaki aku pun nangis? Dia boleh menangis, dia jadi satu gurau dengan rahmat Allah. Jadi dengan rahmat Allah, saya cakap dengan dia, nangis bukan punya saya. Bukan punya saya. Saya kata panggil perempuan tersebut. Kata saya tak mampu Ustaz. Kenapa kamu tak mampu? Wanita itu ibu saya Ustaz. Saya kata panggil. Benda ini berlaku ketika zaman Rasulullah. Sama sahabat Nabi nak bakar, dan Nabi ukur ibu dia. Kalau kau tak reda pada anak kau, aku bakar. Hati seorang perempuan dia halus. Macam mana pun masalah suami dia reda suami dia. Macam mana masalah anak dia reda anak dia. Cuba kat Malaysia ni dia ada perempuan dan nasi. Jangan terlanggar kita belakang lah. Kita stay vlog tadi. Kat Malaysia lah yang kena sikit, yang kat luar tak pernah dengar pun lah. Kita babi ke Malaysia ni. Hati seorang perempuan ni memang Allah dah jadikan dia mulia. Allah dah jadikan hati seorang perempuan ni tuan-tuan, dia boleh grab hati suami, dia boleh pegang hati suami. Perempuan ni boleh main perasan dengan hati. Perempuan ni juga boleh pegang hati suami dengan hatinya juga. Ini kelebihan perempuan. Sebab tu orang perempuan ni, dia tak boleh. Kena ayat lebih sikit, dia lebih. Sebab tu masalah santau, masalah pukau lebih banyak pada orang perempuan lebih daripada lelaki. Sebab itu amal satu doa yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW sebelum nak keluar rumah. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Daripada panahan Arjuna, panahan tu orang hantar melalui angin, orang hantar melalui santau dan sebagainya. Wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Baru keluar rumah, insya-Allah. Orang nak buat jahat kat kita, dia berpatah balik. Orang nak santau kita, dia berpatah balik. Orang nak buat apa, Allah lindungi kita dengan izin Allah. Tapi kalau dia nak jadi, izin Allah. Sebab Allah nak uji kita. Jangan kata sebab kita dah sembahyang benda ni kerjakan kita, Allah nak uji kita. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu berkira-kira yang sedangkan kamu orang yang beriman, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Kita ni belum diuji. Allah uji sekali nanti, jangan kita berputus harap dengan Allah. Jadi saya cakap dengan lelaki itu, panggil bos sekarang.
dah sebulan pergi meninggalkan kami. Bagaimana mungkin saya nak panggil mak saya sekarang? Sebab tu selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya sebelum ni, dalam kelas pengajian urusan jenazah saya kata apa tuan-tuan? Pagi raya tolong tukar jadual. Pagi raya tolong tukar jadual. Raikan tetamu yang masih hidup, bukan pergi ziarah kubur. Sebab Nabi tegas melarang membuat satu sambutan ataupun mengadakan perayaan di atas tanah kubur. Sebab itu tak diajar dalam Islam pagi raya pergi kubur. Pagi itu kita sedang menikmati kemenangan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kamu kepada Allah untuk menerima hadiah kepada kamu, hadiah yang diberikan kepada kamu. Sebab itu pagi raya kita takrimud duyuf, memuliakan tetamu, tetamu hidup. Bukan pergi kubur menangis raya baca Yasin nafas. Bukan tu yang dituntut oleh agama. Salah di sisi agama atau rahmati Allah. Sebab kita tak mulia kalau orang hidup. Kita pergi sibuk bawa orang mati dan rahmati Allah. Tuan-tuan kalau pergi menangis keluar air mata darah, tiba-tiba dia keluar, dia salam ke tuan-tuan, tobat tuan-tuan tak datang dalam masa tu. Cerita dia nak beritahu pada kita, itu bukan ajaran agama. Kalau dah buat tak apalah, tak tahu, lepas pada ini. Ambil hari kedua ataupun sehari sebelum ataupun hari ketiga. Hari pertama tu bagi ruang dan peluang kepada orang yang hidup. Sebab itu sunat pagi raya ni Masjid Fatimah Zahra. Tuan-tuan datang daripada kanan. Bila nak balik, tuan-tuan tak boleh ikut jalan kanan, sunat ikut jalan kiri. Pusing. Tapi dalam pusing itu bukan sekadar pusing, terus pergi ziarah rumah kawan-kawan dia lain. Tiba-tiba berhenti rumah imam. Tak maaf saya lagi kubur. Ketuk dia balik imam pun. Payah benar tak faham bahasa. Dia tahu pagi raya itu tuan-tuan untuk memuliakan tetamu. Bila kita memuliakan tetamu, jangan banyak kelebihannya. Jadi kata rahmati Allah. Jadi dia kata mak dia tinggal, saya kata saya yakin, saya percaya mungkin ada sesuatu yang dilakukan oleh adik awak ni buatkan mak awak marah sangat. Mungkin ada sesuatu yang kita tak tahu. Dia diam, dia tak cakap, tak apalah kalau awak tak nak cerita, kalau ni mungkin aib keluarga awak, tak apa, saya bermain. Kita cuba ambil betul. Saya pun duduk sebelah dia, kiri dia, saya baca surah Ar-Ra'd. Habis saya baca surah Ar-Ra'd, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya baik bagi hidup, kau sembuhkan penyakit dia, maafkan kesalahannya. Sekiranya baik bagi dia mati, ya Allah, kau ambillah nyawa dia, permudahkan urusannya. Cuba janganlah baca sebelah telinga orang pernah. Kawan tu dah sakit, kita baca sebelah telinga dia. Ya Allah, sekiranya baik bagi dia mati, ya Allah. Mati terus kalau kita. Jadi kata-kata saya pun berdoa. Sampai di lift, abang dia panggil balik, Ustaz, saya tak ada. Adik saya nazar Ustaz. Saya kata tadi pun nazar lah. Dia kata yang ni lain Ustaz. Ustaz cuba tengok. Saya mau pergi. Ustaz tak jauh daripada lift, tak jauh. Saya pergi tengok kata rahmati Allah. Tengok-tengok sungguh. Dia tarik nafas tu final. Sebab tu bila kita tengok orang yang nazar kata rahmati Allah, bila dia tarik tu, dia akan tarik last sekali. Kembang dada dan terangkat dada kadang-kadang. Itu dia tarik yang terakhir. Dan bila dia menghembuskan nafas yang terakhir, biasanya dalam 3 keadaan. Yang pertama, berbuih sedikit di mulut. Yang kedua, dia terkencing. Yang ketiga, dia terbuang air besar. Ini biasa. Sebab sakitnya sakaratul maut. Itu biasa. Sebab itu selalu saya pesan, waktu nazar final part dalam kematian, pengakhiran hidup seseorang, ahli keluarga kita, jangan biarkan orang lain jadi penonton. Takut-takut terlihat dan terpandang perkara yang mengaibkan. Dia tak pernah tengok orang mati, tiba-tiba dia tengok bapak kita.
Wah, keluar air terjadi sikit lidah, lepas tu sampai terbaca-baca dia kecil. Benda tu yang jadi buah mulut dan buah cerita. Itu kita tak nak. Ayah kita takkan. Pasal tu dia terkencing ke, dia terberak ke, kita pun tak tahu. Yang kita tahu, kita pegang tangan dia, kita tangis. Abah tu je. Tapi bagi orang lain, mungkin perasaan dia tak sampai macam mana yang kita rasa. Jadi dia sempat memerhatikan daripada atas sampai bawah. Sebab itu, jangan buka peluang kepada orang lain. Sebab itu saya beritahu belajar dan terus belajar tentang bagaimana nak menguruskan jenazah ahli keluarga kita, supaya tertutup aib di dunia akhirat. Ini kerja kita, Tuhan, bukan kerja orang lain. Dan kalau kita tak nak belajar, siapa lagi? Terpaksa nak bagi siap, terpaksa nak bagi Bilal, Tuhan. Kalau di kampung saya memang tak dapat buat. Kalau tadi bidara kampung saya di Melaka tak boleh buat. Memang ahli AJK masjid dia buat. Sebab memang tak tahulah. Kadang-kadang bila kita nak buat sendiri pun dia bersama sibuk. Dia takut duit tips sedang. Kita tak kisah kalau setakat kau nak tu boleh bayar, don't worry. Tapi ni keluarga kau nak buat. Dia tak. Lepas tu pula bila baca talqin dia ikut kasta. Imam satu baca RM100, Imam dua baca RM70. Kalau Bilal yang baca talqin ikut suka nak bayar berapa? Gila-gila betul. Ini orang lain, orang Melaka kampung tu mengajar sampai Fatimah Zahra kampung sendiri tak boleh mengajar tuan-tuan. Tauliah mengajar yang dibenarkan satu tajwid. Yang datang mengaji umur 70. Sin, shin. Puasa nak sepak aku baca. Itu masalah juga. Mengajar tajwid. Yang kedua, fardu ain. Apakah benda nak mengaji fardu ain umur 70? Pakcik, rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap. Cuba mengucap pakcik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul Ustaz? Okey Ustaz, cukup. Ini saja pelajaran kita hari ini. Besok Ustaz sebab lain pula. Tak, kita yang penting, kita nak mengajar itu sendiri dia. Sebab itu banyak da'i ni tuan-tuan. Kita tengok bulan Ramadan je, banyak da'i daripada luar. Hujan Kuala Lumpur lepas kelam. Tuan-tuan menerima pendakwah yang berbeza-beza hari-hari. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kat luar tak ada peluang mengajar macam dalam lepas kelam. Mungkin ada dah sedikit di Kedah, di Terengganu, di Kelantan. Sebab kawasannya subur dengan bodoh. Tuan-tuan pergilah belah Johor, belah Melaka ku yang tercinta. Kadang-kadang masjid seminggu 6 hari tak berfungsi. Hari Jumaat dia, itu pun waktu Jumaat. Sebab tu saya tak pelik satu ketika dahulu bila kes babi meletup di belakang. Kes babi meletup. Mungkin yang pernah dengar boleh semua saya dulu boleh ingat cerita yang dibongkarkan oleh saudara kita, bukan saudara kita, sahabat kita, Syekh As-Sahibul Fadilah, Sahibul Sabah Al-Karamsi Waliyah. Tak kena tokoh Maulid Rasul tu, jangan memang tokoh Maulid Rasul. Saya tanya kawan-kawan saya kat dalam JAKIM, saya kata apa kriteria apa boleh pilih Karamsi ni? Dia kata Ustaz, Karamsi ni banyak membantu isu-isu aduan rakyat. Saya kata betul, Islam pernah iktiraf orang bukan Islam, tapi iktiraflah orang yang baik dari segi luhur pribadinya. Tentang tanya orang dalam media prima, siapa Karamsi ni? Saksi mampu orang yang tidak ada pribadi yang baik. Kata Allah, kita angkat dia tokoh Maulid Rasul kebangsaan dan macam bangsa sahabat orang lain ni. Ali marah kata terbuh. Dia lepas dia terbuh ni, aku dah tak tahu lepas ni apa lagi ucapan. Apa yang dia bongkar bukan isu babi. Tak apalah, saya terima kasih juga bila dia bongkar isu babi. Isu babi dia belakang. Ni tuan-tuan dengar dah macam ni, tuan-tuan tolong nilai apa yang kita dah lakukan sebelum ni. Untuk maklumat tuan-tuan, Melaka antara negeri pengeluar yang terbesar di Asia Tenggara. Pengeluar babi antara yang terbesar di Asia Tenggara. Singapura tak ada peternakan babi, tuan-tuan.
Brunei babi haram. Siapa bawa masuk babi hukum gantung. Mana lagi negara kita? Malaysia. Malaysia tuan. Cina yang duk gila ni pun dia tak ada buat perusahaan babi tuan. Dia buat perusahaan baju. Perusahaan baju tuan. Tuan pergi beli baju jubah-jubah kat Mekah ni kata ingat tak? Mekah mana ada barang tuan? Mekah ada pokok kurma ya. Tumpuk-tumpuk kain unta tu dia yang ada. Mekah tak ada apa tuan. Pergi ya, tak ada apa. Kadang-kadang bila saya bawa dia orang di Mekah, dia kata ustaz, apa special Mekah tu ustaz? Tu kain unta. Dia kata ustaz dia tu ustaz tempat baik ustaz camping. Betul lah, mana ada betul tak? Mekah ada apa tuan? Mekah yang special itu lah. Baitullah, Masjidil Haram tu. Itu je special buatkan kita pergi ke Mekah. Kalau Baitullah tu tuan, kalau kata Kaabah tu ada dekat Bali, kita pergi Mekah tu pergi Bali. Tobat kita pun tak pergi Mekah, kita pun tak layan Arab-Arab gila ni. Tapi pasal ada Mekah, ada Masjidil Haram tu yang kita pergi. Tu je. Sebab tu kita tengok bila isu Palestin kita pening. Liga Arab tak ada bunyi, seorang tak ada bunyi. Dia bukan seorang, sekor tak ada bunyi dah. Baik di Saudi sendiri dan mana-mana Jazirah Arab tak ada seorang pun sebut tentang isu Palestin. Kita sini tiap-tiap minggu Jumaat akan putih lepas khutbah khatib imam. Kita putih tuan-tuan hantar ke sana. Kita tengok saudara kita membantu tuan-tuan. Tak tahu Jazirah Arab apa. Bila berlakunya satu kes di Amerika tuan-tuan, satu zoo tu perlu pembaik pulihan. Tiba-tiba Arab Saudi hantar 200 juta tuan. 200 juta US dollar nak pergi repair kandang-kandang binatang. Binatang lebih mulia daripada saudara kita di Palestin. Ini Liga Arab. Itu mementingkan kepada. Okay, balik pada cerita babi. Tidak masalah, apa tuan tadi dah masuk gear tebu, tarik handbrake sikit, masuk gear 3. Apa berlaku di sebab ini tuan-tuan? Tuan-tuan cuba bongkar balik cerita. Orang balik hari ini diam, isu di Malaysia ni memang cepat sejuk. Dia panas kejap lah. Dia panas kejap dia tuan. Bila satu kes berlaku, NGO ni datang bagi buat apa? Buat report polis, NGO ni pun buat report polis. Tuan-tuan cuba tengok dalam sidang harian. Ada beberapa grup NGO dan muka yang sama je tuan-tuan. Dia ni memang tukang buat report je. Kerja dia buat report je. Kalau tuan-tuan pergi balai polis Antuah, balai polis boleh Antuah kalau saya. Memang muka ni je yang buat report, tak ada orang lain lah. Kerja dia memang report. Yang ambil statement dia TV3 suku. Yang buat report pun tak berapa suku sangat. Dia kata terang lah, isu ni padam. Sedangkan isu-isu besar. Kenapa saya kata isu besar? Di Sungai Tuang tuan-tuan ada 30,000 orang. Sungai Tuang ni dengan kampung ayah saya, kampung arwah saya tuan-tuan, daripada Sungai Tuang pergi Tanjung Bidara lebih kurang dalam 3 km, tak jauh. Sebelah-sebelah. Sungai Tuang ni duduk dalam M01 Dun Kuala Tinggi. Arwah bapa saya tadi duduk M02 Tanjung Bidara. Kan sebelah-sebelah sepanjang. Dalam Sungai Tuang, satu lokaliti dalam Dun Kuala Tinggi ni tuan-tuan, ada 30,000 orang penduduk. Daripada sekecil-kecil manusia sampai setua-tua manusia. 30,000. Babi yang ada dalam tu 150,000. Siapa lebih wajib Jumaat? Kata gelap tak? Punya nak kata banyak tuan-tuan, 150,000. 5 kali ganda bagi tiap-tiap satu manusia. Cerita bukan habis di situ. Hari ini adakah penyesalan telah dibuat daripada zaman berzaman pergi kepada Ali Mustam. Hari ini dah naik Ketua Menteri baru Idris Harun. Isu babi tak disebut. Isu babi tak disebut. Sedangkan orang pernah berbantah dan sebagainya. Ini bukan cerita politik, ini cerita sensitivity umat Islam. Kau bagi yang padah telinga tolong dengar saja. Lepas tu nak balik-balik lah. Ini isu sensitivity umat Islam, ini isu babi. Orang kita cukup marah pasal babi. Babi. Marah betul ke babi? Babi kalau boleh cakap dia kata asal je.
Dia kata kek beri yang ada babi sedikit makan. Kan? Yang rokok sebatang babi tak ada orang nak makan. Jadi tanda rahmat Allah. Jadi tanda rahmat Allah. Satu hari kalau Singkul pergi ke Sungai Puang, dia cerita bau busuk yang tak disangka-sangka, akhirnya babi pula yang mendapat nama. Dia pun ambil satu site, satu tengok gambar. Kita tahu kampung kita ada satu sungai yang betul daripada tempat buang najis babi itu, dia masuk ke muara terus buang ke laut. Ini realiti. Apa yang saya sebut, tuan-tuan ada rakaman, tuan-tuan pergi ke belakang. Daripada tempat buang najis babi itu, dia masuk ke dalam muara terus pergi ke laut. Tempat lalu najis ni tuan-tuan, yang terus masuk ke laut ni tuan-tuan, air dia bukan warna hijau, bukan warna biru, tapi warnanya hitam. Hitam itu bukan pada air sahaja, pasir yang ada di bawah itu juga berwarna hitam. Hitamnya bukan biasa. Sebab tu bila orang luar datang tuan-tuan, bila dia lalu je, kena pula lepas hujan, Allah Akbar, semerbak harum setang bawah. Bila sedut tu, kita tak boleh lepas dah lah. Memang masuk habis ni lawyer. Tiba-tiba dia membuat rakaman dua rakyat. Datanglah seorang, kami dah tak tahan, sedih kami. Buat kedua kami kat orang datang, kami dah tak boleh makan. Saya tengok tuan-tuan seperti guling-guling saya. Sebab apa saya guling-guling tuan-tuan? Tuan-tuan mungkin tak boleh tahan kalau benda tu baru berlaku seminggu. Contoh kan, depan ni ada bangkai. Bangkai lembu 56 ekor. Benda tu baru berlaku. Kita boleh tahan tak tuan-tuan? Tak boleh tahan. Sebab selama ni tak pernah berlaku, tiba-tiba kita buang. Tuan-tuan, kandang babi yang ada kat situ lebih daripada 50 tahun. Silap-silap tuan-tuan, macam saya, macam generasi saya, lahir-lahir babi dah dulu. Babi dah tapak daripada kita. Hari ni umur saya baru 28 tahun. Babi dah 22 tahun baru kita lahir. Kan? Kalau babi jumpa kita, dia kata, "You belum ada kat belakang, gua dah ada." 50 tahun. Mana orang kata orang kampung adalah bisa tegal biasa. Dalam TV shoot tak lalu makan dan sebagainya. Tuan-tuan pergi kat tepi sungai itu tuan-tuan, tengok kata masuk kuari, kata bau busuk. Tepi tu ada apa tuan-tuan? Medan Stera Sungai Tuang. Pagi-pagi roti canai asam pedas. Tiba-tiba bila masuk TV tak lalu makan. Yang tak lalu makan, saya ingat berat badan dia boleh lebih kuasa 100 kilo. Tu tak lalu tu. Tu tak lalu tu. Kalau lalu aku tak tahulah badan dia mana. Saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita di penghujung cerita. Apa dia? Satu hari takdir Allah, babi semua terlepas daripada kandang, masuk dalam kampung. Orang kampung tengok babi pelik. Orang kampung jangan kata tengok babi, tengok apa pun pelik. Bila tengok tuan-tuan kejar. Babi ternakan ni bukan babi hutan. Babi hutan dia tengok kita, dia kejar kita. Babi yang pink ni tuan-tuan, babi manja. Dia lebih macam babi doll. Kita kejar dia lagi. Jadi tuan-tuan, bila dia lari, apa yang ada dalam kepala orang yang lari? Cari tempat yang selamat. Begitu juga dengan babi tersebut. Lari. Dia tak tahu dah kat mana nak pergi. Tiba-tiba nampak masjid. Masuk dalam masjid. Orang kampung mengamuk, isu masjid dengan babi ni sensitif, sangat sensitif. Orang kampung pun tak tahu apa semua. Toki-toki dah datang lah. Toki datang, mampus dia tembak. Tak ada seorang pun toki datang tampil, "Oh ini saya punya babi, saya angkat lah." Tak ada tuan. Masa tu tak ada seorang pun mengaku. Tak ada nama, tak ada bukan saya. Saya punya semua ada nama. Tak ada apa-apa. Dalam perilitan semua datang. Seorang kawan saya tuan, bertugas dalam mahir. Dia kata dia dipanggil untuk diberi nasihat, untuk memberi nasihat sama ada boleh tembak mati atau tembak pelari. Jadi bila bincang-bincang, so kata tembak pelari sebab takut pecah berderai darah,
banyak masalah. Itu pun paling lumpur tu pun dah problem lah. Jadi kawan saya kata tembok lagi. Dia kata kawan saya lepas tu nak cerita menangis. Dia kata Syekh, Allah buka mata saya, sebab tu saya pindah dari belakang. Saya kata kenapa Ustaz? Pasal tembok lagi tu, seko tu jatuh betul-betul kat tepi mimbar. Mungkin dia nak naik atas macam apa. Hari tu tak ada berapa ni, dia sebut. Yang sedihnya the rest tu, ada lagi 3 kali pun lebih gitu. Mati masa tembok lagi tu, dia cari tempat nak jatuh tu kan. Duduk betul-betul rapat dengan soft yang pertama. Antara soft kedua dengan soft kami dia duduk tengah. Mana kata babi pun nak duduk soft awal tu. Kita ni datang masjid, solat kita ada kalah. Teruk lagi kita boleh babi tu. Dengan buat main-main tu kan. Bila saya tengok cerita kawan ni tuan-tuan, saya teringat apa yang Allah sebut dalam Quran. Mereka ada mata tapi mereka tak nak melihat. Mereka ada telinga, mereka tak nak mendengar. Mereka ada hati tapi mereka tak memikir dengan hati mereka. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Allah. Allah bawa tunjuk babi sebagai persamaan dengan kita. Bukan nak hidup, tapi Allah tunjuk benda tu supaya kita buka mata. Nak mengimarahkan majlis ilmu dan sebagainya tuan-tuan. Nak mengimarahkan rumah Allah. Allah bagi tahu tuan-tuan ni siapa? Tuan-tuan ni siapa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah ni ada 2 jenis manusia. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dengan hari kiamat. Dia tahu dia tak dapat hari ini, tapi dia dapat nanti. Tu ni tuan-tuan punya taraf ni Allah bagi tahu dalam surah Taubah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Beruntung tuan-tuan, Allah kata tentang orang yang beriman, tentang orang yang beriman dengan hari kiamat. Sebab kita tak dapat apa-apa. Tuan-tuan datang Jordan puasa tak boleh bagi apa. Mereka adalah makan-makan sedikit masa sahur, mungkin makan di masa berbuka. Lebih daripada tu tuan-tuan tak nak gaji. Tuan-tuan datang sendiri dan tak nak. Ada orang minta bantuan, tuan-tuan bagi pula bantuan. Ada orang tak termohon, tuan-tuan bagi pula gaji termohon. Tuan-tuan tak boleh bagi apa-apa. AJK tak boleh bagi apa tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan dapat pengiktirafan daripada Allah dalam surah Taubah. Kita balik pada cerita tadi. Bila dihembuskan nafas yang terakhir kepada rahmat Allah, waktu itu pecah pempes dia bila di ruang majlis. Dia keluar nafas dia terakhir, roh dia keluar tuan-tuan. Pada kata nafas yang terakhir tu bersama dengan najis, pecah pempes. Saya bila tengok keadaan dia tuan-tuan, saya kata ni kalau tak cepat-cepat ni suci. Saya pun bisik dengan doktor pun faham. Dia kata, okay Ustaz, apa saya akan uruskan segera. Zoom akan bilik sampai bilik mayat katalah nanti Allah, saya mulakan nak proses mandian setelah saya dah siapkan dia punya kain. Masa nak mandi tu, saya dah pakai glove. Masa kita bersihkan pakai glove. Masa mandi kalau boleh jangan pakai glove. Kalau nak pakai juga glove, salut kain di luar. Jangan mandi pakai glove. Ada orang tanya saya, Ustaz, mana tahu kawan kita di foto? Kalau tahu kawan kita di foto, tuan-tuan pakai glove plastik, luar tu badan dengan kain supaya tak sakit. Ya terus sakit. Balik tuan-tuan mandi pakai glove. Tak tahu sakit ke tak. Bila lagi gosok tak. Kan tak lipat tu gosok try tengok. Pedih tuan-tuan. Kena bulu ali-ali melekat dengan getah tu sakit. Sebab tu kita jangan sakiti orang yang nak mati. Sebab dia lebih lembut daripada orang hidup. Dia lebih lembut daripada bayi. Sebab tu ada kadang-kadang tuan-tuan orang yang terlalu uzur, kita kena cek kulit dia dulu. Kadang-kadang kita tolak dengan air pun dia lalu, kulit dia lalu. Allah. Tapi bila sampai di bawah, saya pegang dulu dalam Allah, saya pegang tangan dia jatuh, pegang tangan dia jatuh. Allah Akbar. Saya tak faham ni, saya pun cek. Bopo-bopo tuan-tuan rahmati Allah, tangan dia berlendir, badan dia penuh dengan lendir.
Dan lendir itu berbau wangi. Dia tak ubah seperti seekor ikan geli, tuan. Ikan geli, lendir hani. Mekak jatuh. Tekak-tekak blanket buang, tekak-tekak blanket buang, tekak-tekak blanket buang. 2 jam 40 minit selesai. Kafankan. Saya tanya abang dia, nak bawa ke mana ni? Nak balik kampung, Ustaz. Okey, terserah pada keluarga. Saya bila Ustaz dah selesai, saya doakan yang baik-baik. Terima kasih banyak Ustaz. Salah-salah dia pun belah tuan-tuan rahmati Allah. Tak apa, 3 hari lepas dia tutup. Ustaz, kubur ni saya belum faham, Ustaz. Saya kata kubur belum faham, tak boleh buat apa lah. Kapal pakai tanah lah. Kau kubur belum faham pakai apa, tuan? Tanah, hukum dia tanah. Takkan nak kapal pakai selutin. Tuan-tuan gelap kan. Maka tak boleh kan. Kita tanah. Dia pun letak telefon. Mungkin dia buat lah. Esok tu dia telefon saya lagi. Saya dah save nombor. Saya tengok, oh, mat lubang. Nama dia bukan mat. Aku mesti suka letak mat lubang. Jadi tuan-tuan kata Allah, dapat tak? Ustaz tak boleh Ustaz. Sekarang saya dah buat berlubang. Hari ini Nabi besar kan. Semalam tu ada lah lebih kurang dalam sebuku. Hari ini macam buat 2 buku besar sikit. Saya kata, saya tak tahu lah. Cuba buat style konkret lah. Letak batu, letak pasir, letak atas sekali simen. Dia kata boleh, kalau Ustaz simen kata apa ni? Saya kata jangan buat bidaan. Tapi kalau setakat simen nak tutup lubang tak ada masalah. Tak apa Ustaz, saya ikut lah. Dia pun buat ada rahmat Allah. Esok dia call lagi. Dah lah call. Pagi-pagi lah tu. Tengok nama dia naik. Allah, lemah jiwa dan tenaga nak kan. Saya pun jawab juga. Dia kata bang, jawab Ustaz, tumpang menjadi balik. Kali ini lebih besar Ustaz. Dekat 1 pembeli. Orang kampung cerita macam Ustaz, berasap lah, keluar ular lah, ada jengking lah Ustaz. Saya tak nampak, tapi orang kampung lah situ. Ustaz tahulah orang kampung. Saya kata mujuk orang kampung kata keluar ular. Kalau orang kampung kata keluar gajah, lagi pening. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya kata macam ni lah. Mungkin ada masalah, benda-benda yang tak ditampung oleh masalah-masalah yang ditinggalkan oleh arwah. Cuba selesaikan. Awak pun adik-adik kena maafkan dia. Apa yang dia dah buat dulu, maafkan dia. Telefon semua ahli keluarga, maafkan kesalahan dia. Jemput anak-anak yatim yang hafiz Quran, bacakan Quran, bersedekah, dan buatlah apa-apa yang patut amal baik. Berdoa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia, Allah selesaikan masalah. Okay, dia pun letak telefon. Letak telefon dalam rahmat Allah, tak telefon-telefon lah. Tutup seminggu lepas tu, saya tengok nama dia lagi ni. Mat lubang pun lagi. Tak jawab salah, tak jawab pun salah. Saya buangkan. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Ustaz, saya nak jumpa Ustaz boleh? Abang jumpa pula. Ni Ustaz apa pula ni? Ustaz ni tak ada masalah kata lubang ni. Saya nak jumpa dengan Ustaz ni. Saya kata boleh lah. Saya kebetulan ada kawan mak ni di mana tu Azam datang. Ustaz tunggu sekejap Ustaz, saya dah dekat kan. Tak sampai 10 minit, 15 minit dah dia sampai. Depan rumah saya tu dia kedai makan. Duduk lah. Dia sampai tuan-tuan rahmati Allah, dia ulur sambul kat saya. Ustaz minta maaf banyak-banyak hari Ustaz, saya terlupa Ustaz, tak pasal, terlepas pandang. Ni memang kami niat nak bagi Ustaz. Saya kata tuan, kami ni di hospital sukarelawan. Suka ubat tak suka pula. Orang tak bagi, kami tak minta. Orang bagi aku sapu. Motor dia sekarang ada, ambil tak ada tak. Sebab tu tukang mandi jenazah, dia suka pakai apa? Suka pakai singlet yang ada poket depan. Jadi faham lagi lah. Bila tengok tak ada kampul kosong putih je kan, bagi-bagi dah. Dah lah ambil pasir dia semua kan. Benda tu bukan kewajipan. Benda tu bukan orang kata apa, bayaran. Tetapi sekurang-kurangnya ihsan kepada orang yang sanggup habiskan masa demi untuk urusan keluarga kita yang sepatutnya kita sendiri buat. Benda tu janganlah tetap salah. Tapi sekurang-kurangnya ada ihsan. Tapi kalau tak tetap pula,
Kau sapu-sapu bapak-bapak besar kan, dalam tu sikit je. Sikit okey lagi lah. Yang dulu saya cerita tu lagi melampau. Sampul punya tebal sampul. Saya pun cakap dengan kawan-kawan, okey, saat lagi keluarga abah pula, kita pergi Ar-Rawsyah pakai nasi Arab. Oh, kawan-kawan, okey, steady Ustaz, steady. Keluarga belah je, buka sampul, tak ada sekeping pun duit. Yang ada voucher percuma daripada disco. Aprap yang lain. Allah. Saya duduk di bayar macam-macam tu kan. Kawan saya sampai merajuk, tak nak jadi tukang mandi lah. Merajuk tu kan. Dapat sampul yang aku suka kata. Oh, senyum je. Kalau kata masuk, dia kata sikit-sikit je. Keluarga dah belah, kita pun datang ke dekat. Buka, tengok-tengok dalam tu. Dua keping duit RM5,000. Dua keping duit RM5,000. Kalau RM5,000 tak apa. Ni RM5,000, saya tidak nak tuan-tuan main beli rumah di hotel. Gila-gila punya Melayu. Sampai macam tu pun ada. Punya dahsyat tuan-tuan. Sebab tu bila tuan-tuan nak bersedekah, saya nak nasihat satu je lah. Ni bila tong ni lalu tuan-tuan nak sedekah, tuan-tuan lipat satu atau lipat dua cukup lah. Saya dulu masa duduk di masjid wilayah tuan-tuan, kadang-kadang sampai nak menangis. Lepas orang sedekah hari Jumaat, kita kira kan, yang buat bentuk burung, yang buat bentuk sepanjang perjalanan saya ada seorang tu memang saya tak tahu dah gila ke apa. Setiap kali sedekah kita akan dapat duit yang sama. Duit RM10 ataupun duit RM20 tuan-tuan, dia koyak 3. Dia nak suruh kita sambung ke apa? Ingat kita puzzle ke apa? Nak sedekah betul lah. Allah. Tak mungkin kita ingat mungkin ada duit terkoyak dia nak bagi kita untuk kita masuk bank. Tapi saya tengok tiap-tiap minggu dapat duit yang sama. Saya tahu mana ada masalah jiwa ni. Mungkin RM20 tu kalau kan bahagi 3 jadi RM60 kot. Kadang-kadang kita tetap cuba tukar mentaliti kata-kata ni. Lepas ni kalau kita nak sedekah, tak payah nak gemuk-gemuk tak apa. Memang betul. Apa yang tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Tapi tak payah sampai macam tu. Contoh lipat satu tembak tu tak cukup. Jangan sampai dah macam-macam bentuk. Burung, bentuk love, yang bergulung hubung, yang dah pusing-pusing. Dan bila kita nak sedekah ni tuan-tuan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita ni tak dikira beriman lagi sekali mana kita bagi bukan dengan apa yang kita cipta. Kalau ada dua duit dalam poket kita, RM10 dengan RM1, mana yang kita lebih cinta? Saya lebih cinta RM1 Ustaz. Itu gila dah boleh. Mesti kita cinta yang lebih besar. Tapi Allah kata tak sampai taraf kita. Kalau kita bagi yang RM1. Tapi jangan sampai kita sendiri pula suka. Makna kata kalau kita betul-betul tak ada lebih. Kalau tak ada tu je kita mampu, tak ada masalah. Allah Maha mengetahui. Tapi jangan cakap ni je saya mampu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita nikmat, syukur Allah tambah. Kalau tak, Allah tak bagi. Kita tak ada masalah. Boleh saya sambung sikit? Saya takut masa dah mencemuri kita. Ke depan ni ada sarapan. Saya tengok gelisah macam nak bagi sarapan. Kan? Saya tahu yang belum puasa pakai balik dah. Kita tak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Abang ni pun duduk sembang dengan saya. Di pengakhiran tu saya tanya, bang, saya tanya sikit. Apa masalah hadis sebenarnya? Ustaz, adik saya ni dulu orang bagus Ustaz. Belajar bagus. Kerja kerajaan, habis kontrak, masuk swasta, masuk syarikat. Macam syarikat dia masuk. Last sekali dia kerja dengan satu syarikat gergasi, gaji dia pun gergasi. Daripada orang biasa jadi orang korporat. Daripada sepak bola pakai kaki sampai sepak bola pakai kain. Ada kata hebat lah. Hidup daripada biasa-biasa sampai berfoya-foya. Dan mula pandai main perempuan, dan pandai macam-macam. Akhirnya otak terlebih.
2 kali dah kami adik-beradik tolong selesaikan masalah dia dengan aku dengan anak. Sampai dah kali yang ketiga ni memang terlalu besar dan kami rasa kami tak mampu dan kami tak boleh tolong lah. Sudah 2 kali. Memang hampir mencecah 2 juta lebih. Dia balik jumpa mak minta tanah arwah bapak. Mak tak bagi. Dia datang balik kali yang kedua dia ukur mak. Kalau mak tak bagi, jangan marah kalau dia ambil secara kasar. Mak kata tak apalah, mak tak nak bagi sebab dia hak bersama. Bukan awak seorang. Awak timbulkan masalah, awak selesai masalah. Dia datang kali yang ketiga. Tiba-tiba abang dia tak cerita. Abang dia nangis. Lama dia nangis. Seduh-seduh dia. Pegang mak adik saya Ustaz. Sebab tu pun adik-beradik saya yang lain tak boleh maafkan dia. Mak saudara saya semua tak boleh maafkan dia. Dia kata dia ambil sekeping berat. Dia bawa orang lain pukul mak saya sampai mati. Dia hendak anak. Di mana lagi keberkatan seorang anak untuk hidup di muka bumi Allah kalau mak dia sendiri tak redha. Mak saya mati dekat kaki adik saya Ustaz. Dah mati Ustaz, dia letak kaki pula atas kepala mak saya. Kakak saya yang semua nampak semua kejadian ni, tapi dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia hanya mampu tengok bila ada orang lain pegang saya, dia pegang kakak saya, pegang mak saya. Seorang anak buta hati kerana dunia Allah hilang hati. Dan yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi kata rugi bila ada seseorang dia masuk dalam bulan Ramadan, bila mana dia keluar tanpa pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak dosa tuan-tuan terampun ada 2. Dosa kita ni ada dosa umum, dosa yang biasa kita buat ni, melawak dan sebagainya, bercampur baur. Kadang-kadang ada dosa yang tak sengaja. Tapi ada satu dosa sengaja, dosa khususi, dosa fitnah, dosa membenci, dosa mencerca dan sebagainya. Dosa ini tidak akan terampun semata-mata kita bersolat sunat solat sunat taubat semata-mata. Tak ada. Tuan-tuan beristighfar lah macam mana pun dosa ini tak terampun, melainkan tuan-tuan pergi minta maaf dengan Tuan punya badan. Ini dosa khususi. Tuan-tuan ada fitnah seseorang, tuan-tuan kena jumpa dia. Tuan-tuan ada keji seseorang, tuan-tuan kena jumpa dia. Bagi tahu apa perkataan yang tuan-tuan keji dia. Baru selesai. Contoh macam baru-baru ni 2 hari bulan 7, saya dipanggil tazkirah zuhur di Wisma Embek Jalan Budu. Sampai di Jalan Tua tak boleh jalan. Kereta tak bergerak langsung. Bukan jam, tak bergerak langsung. Biasa kalau trafik jam ni biasa lah tuan-tuan. KL ni stand for kesesakan lalu lintas. Jadi kalau dia duduk KL ni kena faham lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bila tak bergerak macam ni, pengajar telefon, Ustaz kat mana ni? Tak boleh buat lagi, saya dah 1 minit. Kami start pukul 1. Saya kata saya tak boleh bergerak, saya kat Jalan Tua. Oh, Jalan Tua ada terowong pejalan kaki runtuh lah Ustaz. Saya kata kenapa tak abang tadi? Tak mahu Ustaz, kami pun terlepas pandang. Apa terlepas pandang, aku lagi tak pandang. Saya kata kalau ada rezeki kita jumpa, tak ada rezeki, hai bye. Pukul 2 lebih tuan-tuan, saya dapat gambar terowong runtuh. Okey lah, kita maklum lah. Pada jalan ni seminggu tak berjalan. Petang tu sebelum berbuka, saya dapat satu mesej lagi gambar yang sama, tapi dah berubah wajah dari edit ditambah pula. Ada Aquaman dengan raksasa. Raksasa keluar dari lubang, Aquaman ke atas. Lepas tazkirah tarawih malam tu sebelum tidur tuan-tuan, saya dapat satu lagi mesej. Lubang yang keluar bukan lagi raksasa mungkin dah mati, kena Aquaman dah tembak dah bawa pergi planet. Yang ada pula Rosman Mansur. Bagi saya benda ni mungkin bagi tuan-tuan benda ni tak apa. Tapi sekurang-kurangnya dia dah termasuk dalam satu klausa mengenci dan fitnah, mencerca dia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Neraka wil bagi orang yang mengenci dan mencerca. Sebab itu dosa kita tak terampun. Kalau tuan-tuan dapat gambar tu hari itu, tuan-tuan forward pada
solat satu hari raya, pergi beraya di sini perdana, pergilah minta maaf dengan Kaabah. Itu tak ada kaedah lain. Contoh kita minta maaf khusus. Sebab itu ada titik hitam dalam diri kita, dalam hati kita. Selagi itu benda ni tak boleh diselesaikan, melainkan kita buat penyelesaian empat mata. Kita selesaikan. Sebab itu tidak ada redha Allah sekiranya tidak ada redha ibu bapa. Tidak terampun dosa oleh Allah apabila kita ada hutang dengan manusia. Tidak diampun juga dosa oleh Allah bila mana kita ada masalah dengan manusia dari segi khususi, masalah fitnah, masalah kejian, masalah cacian. Walaupun kita berbeza pandangan dari segi politik dan sebagainya, tapi ianya bukan satu alat ataupun satu kelebihan untuk kita caci maki ataupun fitnah orang lain. Sebab itu kata rahmat Allah, kena jaga. Mudah-mudahan puasa kali ini menjadikan kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa sampai dekat ini saja tuan-tuan pertemuan kita. Kalau banyak, pukul 9.30 nanti saya ada satu lagi program Duha. Habis program Duha, saya ada kuliah Zuhur hari ini di Masjid Ridwan Magelang. Program pack hari ini tuan. Jadi bulan puasa ni program memang pack. Dan saya tengok kedatangan hari ini pun ada sedikit tambahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baru datang ni jadi terus regular customer, terus daftar jadi regular customer. Sebab kenapa tuan-tuan? Bulan Ramadan ni banyak dan regular customer. Tapi bila bulan Ramadan hilang, dia menghilang. Tak tahu pergi ke mana. Tidur balik akan datang Ramadan. Tapi bila bulan lain mati. Ini sebenarnya kesalahan kita. Madrasah Al-Harbiyah mendidik kita untuk baik bulan yang seterusnya dan terus istiqamah dalam Ramadan yang akan datang. Bukan datang pada bulan Ramadan, hilang pada bulan yang lain. Itu kesalahan kita yang paling besar sebenarnya kepada Allah. Sebab itu mudah-mudahan hari ini Allah lapangkan masa tuan-tuan, di masa akan datang juga Allah lapangkan masa tuan-tuan. Sebab tuan-tuan jaga agama Allah. Intan semua yansurkum. Kamu jaga agama Allah, Allah tolong kamu insya-Allah. Ini janji Allah, bukan janji saya. Bukan pada janji Allah, kerana janji Allah itu pasti. Janji Allah itu tidak mustahil bagi manusia. Berpegang pada janji Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hak manakah lagi yang kau dustakan? Semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita berpada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kepada Allah di kesempatan ini saya mengucapkan selamat mengakhirkan Ramadan dengan beroleh kejayaan, bertemu dengan Lailatul Qadar dan mudah-mudahan menerima keampunan daripada Allah. Mungkin ini di antara titik pertemuan kita yang terakhir untuk 2014 dan saya tak tahu lagi untuk yang akan datang dengan rahmat Allah. InsyaAllah saya akan kembali ke bumi Mesir pada 10 Syawal. InsyaAllah selepas itu saya akan dijadualkan untuk masuk ke sepadang Gaza dengan rahmat Allah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kita dah mula hantar bantuan secara menyusup dan sebagainya. Kita doakanlah. InsyaAllah setakat ini belum ada lagi pejuang-pejuang daripada Nusantara ataupun Asia ni yang syahid. Walau bagaimanapun dengan rahmati Allah, tuan-tuan, InsyaAllah pada saluran-saluran yang kita cuba sampaikan, benda itu dah sampai dan berada dalam keadaan yang sangat baik dengan rahmati Allah. Cuma tuan-tuan carilah saluran-saluran yang lebih baik, yang tuan-tuan yakin benda itu boleh sampai. Yakin benda itu boleh sampai. Sebab bukan apa tuan-tuan, saya bukan nak menindakkan kehebatan NGO-NGO yang lain, bukan. Cari NGO yang terbaik dan tuan-tuan rasa dia terbaik, yang tengok dia amanah dalam bekerja. Jangan biar sembrono walaupun dia atas nama kerajaan dan sebagainya. Sebab dia tuan-tuan bila nak bawa bantuan ni tuan-tuan, nak cari orang yang berkhisi, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang pegang duit bantuan ni bukan tidur di hotel tapi tidur di masjid, tidur di tempat-tempat yang betul-betul berada di tanah bazar. Ini bukan duduk dekat hotel Jordan hantar duit pakai bil express yang dilakukan. Jadi kata rahmat Allah, mudah-mudahan kita mencari yang terbaik supaya jangan kita jadi sampai terbalik. InsyaAllah kata rahmat Allah, saya akan balik selepas 10 Syawal nanti. Dan sekali lagi saya bagi pihak keluarga kata rahmat Allah mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan dukungan tuan-tuan selama ini dalam kuliah-kuliah saya. Dan bukan itu sahaja, dalam kuliah-kuliah yang pernah disampaikan oleh almarhum ayah saya. Dan terima kasih banyak-banyak atas jasa banyak dan sebaik beliau lah saya sampai di sini kata rahmat Allah menyambung tugasan sebagai da'i ataupun orang di rumah.
Dan terima kasih banyak-banyak di atas doa dan sokongan tuan-tuan. Ramai AJK dan juga ahli jemaah Masjid Fatimah Zahra yang datang pada hari kematian dan menyampaikan ucapan takziah kepada saya. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan doa tuan-tuan. Mudah-mudahan doa-doa itu diterima oleh Allah SWT dan menjadikan kita manusia yang baik. Dan yang terakhir, tuan-tuan rahmati Allah, saya nak mengajar jemaah-jemaah di sini untuk berkongsi keperitan ataupun kesusahan kami di bumi Mesir, tuan-tuan rahmati Allah. Untuk maklumat tuan-tuan rahmati Allah, saya di sana tinggal di Hayu Ashir. Kalau sini lebih macam Syekh 10 lah di Hayu Ashir, tuan-tuan rahmati Allah. Dan bersama-sama dengan saya ada 2 orang anak yatim piatu fakir yang terlalu miskin. Satu daripadanya dihantar oleh seorang dermawan di Malaysia ni ke sana. Dermawan lah bagi saya. Tetapi yang sedihnya selepas 3 bulan pelajar itu ditinggalkan tanpa berita. Itu yang sedihnya. Dia tinggal bersama-sama dengan saya sekarang. Yang keduanya adalah seorang fakir miskin yang memerlukan dana daripada tuan-tuan untuk terus belajar. InsyaAllah sekiranya tuan-tuan sampaikan semangat itu kepada saya akan pecahkan kepada 3. Mungkin saya sendiri akan gunakan untuk keperluan hidup di sana. Dan 2 orang lagi untuk sahabat saya yang sangat-sangat membantukan ini. Saya buka peluang tuan-tuan untuk beli saham-saham akhirat melalui duit tuan-tuan, mungkin zakat tuan-tuan, mungkin infak tuan-tuan, ataupun mungkin lebihan yang ada pada simpanan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita selesai balik tuan-tuan rahmati Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmatan yang agung, mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat yang besar, mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang sentiasa istiqamah untuk terus beribadat. Tuan-tuan rahmati Allah, kita beristighfar sebentar, kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكرام وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. اللهم زينا بزينة القرآن. Ya Allah, perhias diri kami ya Allah dengan perhiasan Al-Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Muliakan diri kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Allahumma syarrifna bi syarafatil Quran. Ya Allah, berikan kami kelebihan dan kemuliaan itu dengan kemuliaan daripada Al-Quran ya Allah. Allahumma rfa' darajatina bi fadilatil Quran. Angkat darajat kami ya Allah dengan kelebihan Al-Quran itu sendiri ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Quran. Berikan kami cahaya dalam hati kami ya Allah dengan cahaya Al-Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Berikan kami petunjuk dengan petunjuk daripada Al-Quran. Allahumma a'izna min 'adzabil kubur wa 'adzabin nar bi hurmatil Quran. Selamatkan kami daripada azab kubur dan azab api neraka dengan perisai daripada Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Masukkan kami dalam syurga ya Allah dengan syafaat juga daripada Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'al
mendadak ilmu, mencari ketenangan dan mardatillah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, lapangkan hati kami, berikanlah kami istiqamah dalam kami terus mengejar ibadat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang terdahulu dan dosa yang sedang kami lakukan. Peliharalah diri kami daripada terus melakukan dosa ya Allah. Allahumma ighfir dhunuba abaina wa ummahatina. Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ibu bapa yang pernah mencari nafkah membesarkan kami ya Allah. Bapa yang memberikan kami makan dan tempat tinggal ya Allah. Ibu yang pernah melahirkan pusukan kami ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Sekiranya ibu bapa kami ini masih hidup ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepada ibu bapa kami ya Allah. Berikanlah mereka hidayah iman dan Islam ya Allah. Letakkanlah mereka di atas jalan redha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya orang tua kami telah pergi meninggalkan kami ya Allah, dan kehidupan mereka penuh dengan kebaikan, maka Kau tambahkan darjat kebaikan bagi kedua ibu bapa kami ya Allah. Sekiranya kedua ibu bapa kami banyak melakukan dosa dan kemungkaran ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah. Kami mengaku dalam majlis yang baik dan berkah ini ya Allah, dalam bulan yang baik dan berkah ini ya Allah. Jangan Kau sempitkan kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau himpit kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau kulitkan kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau busukkan kubur ibu bapa kami ya Allah. Jangan Kau biarkan cacing dan binatang berbisa memamah daging orang tua kami ya Allah. Jangan Kau sakiti orang tua kami ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Allah. Jangan Kau jadikan orang tua kami sebagai ahli neraka-Mu ya Allah. Jangan Kau bakar orang tua kami ya Allah. Kasihani dan Kau sayangilah kedua orang tua kami seperti mana mereka menyayangi kami sejak kecil lagi ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya Kau tak mengampunkan dosa kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Nescaya kami menjadi orang yang sentiasa rugi ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah taubat kami, terimalah amalan kami ya Allah. Mudah-mudahan kami beroleh keberkatan dalam bulan yang mulia dan penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah rintihan kami, dengarlah permintaan kami. Mudah-mudahan Kau yang Maha Pengasih dan lebih Maha Penyayang ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina dan insyaAllah ada umur yang panjang, insyaAllah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan kita selesaikan akhir Ramadan ini dengan terbaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala